السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah. Kalau kitab Jawi muka surat 13 baris 12 daripada bawah. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, bermula sunat wudu itu amat banyak. Jadi sekarang perbahasan yang seterusnya iaitu sunat-sunat wudu. Jadi fardu wudu kita sudah selesai berkaitan dengan fardu wudu. Bila sebut fardu wudu maka bermaksud dia tu perkara-perkara yang menyebabkan kalau tak ada salah satunya boleh batal. Sekarang ni pula sunat-sunat wudu. Sunat-sunat wudunya kalau tak buat tak batal tapi rugi. Tu sunat lah. Jadi benda sunat ni kalau orang Melayu kita biasa sebut sunat je. Sunat je. Kalau makruh pun sama juga, makruh je. Makruh je tu nak buat. Sunat je tu untuk tinggal, pelik. Patut terbalik lah, makruh je tu yang tinggal, sunat je tu yang buat. Ni kalau sunat, sunat je. Sunat je tu dia tinggal. Hak makruh je dia buat pula. Jadi sepatutnya terbalik, makruh je tu tinggal, sunat je tu yang buat. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula sunat wudu itu amat banyak. Banyak lah. Jadi dia sebut, bila kata banyak ni, dia sebut sebahagian lah. Dah kitab ni kecil je. Setengah daripadanya daripada sunat wudu itu ialah membaca bismillah pada awal membasuh dua tangan seorang. Jadi bila kita berwuduk tu awal-awal sebelum berkumur tu, maka dia akan basuh tangan. Bila basuh tangan tu, sambil-sambil basuh tangan tu, sambil-sambil kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sambil-sambil basuh tangan tu juga sambil-sambil kena niat dalam hati, niat untuk buat sunat wudu. Tu. Kalau dia tidak niat untuk buat sunat wudu, tak ada pahala. Buat saja. Jadi sunat situ tu, sunat pula. Niat situ tu bukan perlu nawaitu. Saya tanya pula, nak nawaitu apa kat situ? Tak payah. Nawaitu ni berlafaz ni sunat. Daripada talafuz niat tu sunat. Jadi bila kita basuh tangan tu, sunat niat dalam hati je lah. Aku buat sunat wudu, selesai masalah. Tak payah nak fikir kot bahasa Arab. Nawaitu apa kalau nak sunat bahasa Arab? Tak payah. Cukup dalam hati kita niat, aku buat sunat wudu, selesai. Jadi bila kita basuh tangan tu ada 3 perbuatan. Perbuatan dengan lisan, perbuatan dengan anggota, perbuatan dengan hati.
Perbuatan dengan hati kita riak. Perbuatan dengan perkataan kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan dengan anggota iaitu tengah basuh tangan. Itu kita berlaku serentak 3. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan a'udzubillah. Basuh tangan, lepas tu baca a'udzubillah tu dahulu daripada bismillah. Sebelum baca bismillah, baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Jadi a'udzubillah ni ada 3 macam-macam passion lah, macam-macam jenis cara baca ta'awudz. Jadi dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain, Al-Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawasanya ada 3 cara baca ta'awudz. Pertamanya ta'awudz dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hak tu yang mazhab Syafi'i kita suruh pakai. Yang kita buatlah selalunya. Sebelum baca Fatihah contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga ketika basuh tangan tu sebelum baca bismillah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Riwayat kedua pula cara baca ta'awudz dia ialah a'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonirrajim. Begitu. A'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonirrajim. Panjang sikitlah. Hak tu biasa kita tengok kalau beli kitab ma'thurat. Ma'thurat tu awal-awal tu dia ta'awudz dengan cara begitu. A'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonirrajim. Tu cara dia. Kalau yang riwayat ketiga pula ialah ta'awudz dengan cara a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha samii'un 'alim. Begitu. Tu yang ketiga lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sama. Kemudian tambah innallaha samii'un 'alim. Tambah situ. Jadilah itu ta'awudz 3 riwayat. Jadi dia ada banyak lagi riwayat-riwayat ta'awudz ni. Itu salah satu daripada 3 yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain ni dia hasyiah, salah satu hasyiah daripada syarah ke atas Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain tu biasa orang mengaji tafsir tu, yang dibuat oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dan Al-Imam Ahmad Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. 2 orang jalal. 2 orang jalal maka dipanggil Jalalain. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika ditinggalkan bismillah pada awalnya awal wudu. Kalau 3. Dan jika dengan sengaja sekalipun didatangkan bismillah pada pertengahan bismillah. Noktah. Jadi sekarang ni dia terlupa. Contoh satu, terlupa. Ataupun bukan terlupa, dia sengaja. Memang sengaja dia tu tidak baca bismillah. Sengaja. Tak ada kerjaan dia panggil. Saja-saja nak baca, saja-saja tak mau baca bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika pertengahan wuduk tu dia sunat untuk baca semula bismillahirrahmanirrahim. Tapi cara baca lain sikit lah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu. Bismillah awwalahu, pada awalnya, wa akhirahu, dan akhirnya. Itu cara baca bismillah kalau terlupa di awal dia. Walaupun sengaja. Tapi syaratnya berada dalam pertengahan wuduk. Kalau dah habis wuduk basuh kaki dah, tu tak sunat dalam bacanya. Dah habis dah, selesai. Begitu juga kita baca bismillah di pertengahan, sunat juga kalau tak baca di awal ketika makan. Makan, lapar sangat, baru teringat. Tadi tak baca bismillah. Baru baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Apa-apalah yang sunat baca bismillah di awal-awal, kita tinggal, sama ada sengaja ataupun tidak, sunat ulang bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tiada datangkan bismillah tadi apabila selesai wudu. Kalau selesai, tak boleh dah. Selesai dah basuh kaki, baca doa. Tu baru teringat, Allah lupa baca bismillah. Tak payah dah. Sebab dah habis dah wudu. Kemudian dah sah dah wudu. Sah lah sebab bismillah tu sunat saja. Sunat saja. Dan membasuh 2 tapak tangan hingga kepada pergelangan seorang tangan tadi dahulu, yakni sebelum daripada berkumur-kumur. Noktah.
Sunat yang lain pula basuh tangan. Basuh tangan sampai pergelangan tangan. Jadi pergelangan ni tengok macam tangan masing-masing, tengok ada line ni, tu pergelangan tangan tu, ada tulang sini. Tulang sini ni, inilah pergelangan tangan. Kalau tangan sampai ke siku tu, hak wajib nanti. Tu nanti selepas basuh muka, tu wajib. Jadi pergelangan tangan ni sunat basuh sebelum kita sebelum kita berkumur-kumur. Jadi basuh je lah, basuh lah. Selak gitu, macam basuh tangan nak makan lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan berkumur-kumur noktah. Selepas basuh tangan, sunat yang kedua berkumur-kumur. Berkumur-kumur di sini maksud dia ialah memasukkan air ke dalam mulut. Masuk saja. Sama ada dia telan ke tak telan ke, dia panggil berkumur juga. Contoh dia masuk air, dia telan, dia panggil tak berkumur, dia panggil kumur juga. Ataupun dia luah balik, kumur juga. Dan sama ada kumur tadi tu dia mubalarah dalam kumur, makna bunyi, guruk, ataupun tidak, pun dia panggil berkumur. Cuma kalau dalam puasa, ketika berpuasa di siang hari, tidak disunatkan untuk mubalarah dalam kumur. Tak sunat untuk bunyi guruk tu dalam berkumur. Sebab apa? Takut tertelan. Bila tertelan ketika siang hari bulan puasa, maka hukum dia batal walaupun tak sengaja. Sebab apa? Sebab kita sengaja pergi mubalarah berkumur, berlebih-lebihan dalam kumur. Jadi berlebih-lebihan dalam kumur ni sunat ketika luar puasa. Tidak disunatkan lagi berlebih-lebihan berkumur tu dalam ketika puasa, ketika siang hari Ramadan ataupun siang hari puasa. Jadi kalau kita berkumur lebih-lebih sampai tertelan, hukum dia batal juga. Sebab tidak dituntut syarak untuk berkumur berlebih-lebihan ketika seseorang itu berpuasa. Kemudian kata musannif, dan mengisapkan air kepada hidung seorang, kemudian daripada berkumur-kumur. Hisap hidung. Hisap hidung pula. Hisap air ke hidung, dia panggil istinsyaq. Hisap air ke hidung pun sama juga. Sama ada dihisap tak keluar balik, ataupun hisap keluar balik. Boleh belaka. Dia panggil istinsyaq. Istinsyaq ni bukan basuh hidung. Masukkan air ke dalam hidung dengan cara hisap. Hisap lah. Dia ada cara afdal je lah. Cuma kita ni tak sebut. Cara afdal berkumur dengan istinsyaq ni kena gabung sekali ke, ataupun kena buat asing-asing. Biasanya kita buat asing-asing, kumur 3 kali, lepas tu baru istinsyaq 3 kali. Hak tu cara yang tidak afdal. Cara paling afdalnya ialah kita ambil satu tapak tangan tu, bila kita kumur dalam masa yang sama, kita masuk air ke dalam hidung. Situ 2 kali serentak. Lepas tu buatlah 3 kali. Itu cara yang paling afdal. Tapi walau bagaimanapun, buatlah bagaimanapun, asalkan kumur dan masuk air ke dalam hidung. Selesai dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan menyapu sekalian kepala. Sapu sebahagian kepala, hak tu wajib. Sekalian kepala sunat. Kerana apa? Kerana khilaf dalam mazhab Maliki, dia kata wajib. Jadi nak elak daripada khilaf tu, dia pun mazhab Syafi'i kata sunat. Jadi kalau lelaki tu jadi semua. Semua. Kalau botak macam saya ni, dia sekali lalu saja. Kalau jenis ada rambut, baru dia gini, lepas tu patah balik. Tu sunat dia. Kalau jenis tak ada rambut, ataupun rambut dia tak panjang, sekali saja lalu ke belakang, lepas tu selesai. Lepas tu ambil kedua pula, sapu lagi. Ambil ketiga pula, sapu lagi. Begitu. Tu sunat dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Maliki. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tadi, adapun menyapu satu suku daripada kepalanya kepala seorang, maka wajib ia sapu kepala seperti barang yang terdahulu sebut nyonya barang. Kalau sebahagian, macam itu kita bahas bab rukun tu, letak saja pun, walaupun sehelai, walaupun separuh helai, lambut, sah, tak ada masalah. Tapi tak sempurna. Yang sempurna, kita sapu seluruh kepala. Kerana itu yang afdal dan keluar daripada khilaf ulama. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala,
Mana tadi? Menyapu. Maka wajib habis. Dan menyapu sekalian dua telinga. Zahirnya zahir dua telinga dan batinnya batin dua telinga dengan air yang lain daripada air sapu kepala. Noktah. Batin telinga mana? Batin telinga hak ni. Ni batin telinga dia panggil. Ni dalam bab wuduk Dalam bab wuduk hak yang lekuk-lekuk ni batin telinga lah sampai ke sini. Hak ni yang zahir. Yang lembek ni zahir lah belah belakang. Belah belakang ni dia panggil zahir telinga. Beza kalau dalam bab puasa. Bab puasa pula batin telinga tu dalam tu. Dalam tu. Kalau kita masuk kapas atau masuk kat tempat tu, kita jolok bagi dalam tu, tu batin telinga. Kalau hak ni zahir. Jadi beza. Tobik telinga pada puasa lain, wuduk lain. Jadi sekarang ni sapu telinga. Sapu telinga ni kata dia, jangan ambil bekas air sapuan kepala. Itu mazhab Syafi'i. Kerana ambil bekas daripada sapuan kepala, lepas tu terus sapu. Ada yang mazhab ambil sapu kepala, lepas tu terus sapu telinga. Hak tu mazhab Hanafi. Jadi kita mazhab Syafi'inya basuh telinga ni kalau betul-betul sempurnanya dia akan basuh 12 kali. 12 kali macam mana tu? 12 kali Pertamanya macam mana? Pertamanya ialah dia basuh ketika basuh muka. Basuh muka tu dia pun basuh sekali. Jadi basuh 3 kali, muka 3 kali sapu. Ini nak melebihi, dia panggil apa? Nak mengeluarkan khilaf yang mengatakan telinga ni sebahagian daripada muka. Ada ulama yang mengatakan telinga ni sebahagian daripada muka, maka wajib basuh telinga. Ada kata gitu. Jadi mazhab Syafi'i kita tak kata gitu. Mazhab Syafi'i kita telinga ni bukan muka. Maka nak elok pada khilaf, disunatkan sapu ketika basuh muka. 3 dah. Lepas tu sat lagi basuh kepala. Basuh kepala, ambil basuh kepala tadi, terus turun basuh telinga ataupun sapu telinga 3 kali juga. Sebab sapu kepala 3 kali. Kerana nak keluar khilaf ulama yang mengatakan telinga ni sebahagian daripada kepala. Ada ulama yang kata gitu. Jadi khilaf. Dia ni sebahagian muka ke sebahagian daripada kepala? Ada yang kata sebahagian daripada kepala. Maka mazhab Syafi'i kata bila sapu kepala ni sunat sekali turun sapu telinga. 3 kali 6 dah. Lagi 3 lagi ialah bila kita sapu telinga tu sendiri. Bila kita sapu telinga tu sendiri. Itu mazhab kita kerana telinga ni bukan kepala, bukan muka. Dalam mazhab kita, telinga ni ialah anggota yang asing. Dia bukan kepala, dia bukan telinga. Dia bukan kepala, dia bukan muka. Lepas tu kita pun sapu 3 kali. 3, 9 dah. Lagi 3 lagi. Kita ambil air, tekuk. 3 kali. Jadi 12. Tu cara sapu telinga yang sempurna. 12 kali kita akan sapu telinga. Kalau dah bukan 3 kali ke sunat. 3 kali sunat tu ketika kita sapu telinga tu sendiri. Tapi yang tadi tu, yang kita basuh sekali dengan telinga tu nak elok khilaf ulama yang mengatakan telinga ni sebahagian daripada muka dan telinga ni sebahagian daripada kepala. Jadi kita pun basuh sekali ataupun sapu sekali telinga bila basuh muka dan sapu sekali telinga bila sapu kepala. Kemudian sapu telinga dia sendiri, kemudian tekak gitu 3 kali. Jadi 12. Tu dia panggil basuhan zahir dan batin. Cara nak sapu dia gitulah, macam biasalah, faham kot. Macam ni lah. Takkan macam lain pula. Jari telunjuk ni akan masuk sini, jari ibu akan masuk di belakang ni. Jadi dia pun pusing gitu. Habis. Tu cara sapu telinga. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan menyelak-nyelakti janggut laki-laki yang lebat, dan 2 tali tudungnya 2 tali tudung laki-laki. Tali tudung ni sideburn. Jadi kalau sideburn tebal, janggut tebal. Tebal ni macam mana? Kalau orang cakap dengan kita, dia tak nampak dagu kita. Tebal tu. Kalau orang cakap dengan kita, dia nampak lagi dagu kita, mana janggut kita tak tebal. Tu dobit tebal tak tebal. Jadi bila tebal, maka sunat saja selat. Selat je lah. Basuh yang wajibnya ialah zahir saja. Dari sudut batin, sunat selat. Tu kalau tebal. Beza kalau perempuan yang tebal janggut dia. Kok lah ada tebal janggut perempuan ni. Kalau tebal janggut perempuan, wajib basuh semua zahir batin. Tak sunat dah. Sebab atas kaedah ulama, an-nadiru kal ma'dum. Benda yang ganjil ni seperti tak ada. Jadi
Orang perempuan berjanggut ni ganjil tu, pelik. Tak ada orang ni. Tiba-tiba lebat pula dia punya apa? Dia punya janggut. Ataupun khuntha, dia lebat janggut dia. Maka dia dihukumkan seperti tak ada janggut. Maka bila tak ada janggut, hukum dia wajib basuh semua. Sama ada zahir janggut ataupun batin janggut, wajib basuh semua. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ada pun janggut laki-laki yang jarang, yang tak tebal lah, dan janggut perempuan dan khuntha. Janggut perempuan dan khuntha ni kalau ada lah. Khuntha sini khuntha muskil, dia tak tahu, dia ada dua alat kemaluan dan dua-duanya fungsi. Tu khuntha muskil. Maka wajib diselak-selati akan keduanya, kedua janggut tadi, janggut perempuan dan janggut khuntha, dan janggut laki-laki yang jarang. Tu wajib lah. Jadi kalau contoh dia tu janggut dia tak tebal, dengan makna kalau orang cakap dengan dia boleh nampak dagu dia, maka tu wajib basuh zahir batin. Zahir janggut wajib basuh, batin janggut pun wajib basuh. Okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan diselati segala anak jari dua tangan dan dua kaki, jika sampai air kepadanya kepada dua tangan dan dua kaki, dengan ketiadaan diselati. Noktah. Sekarang ni selat ada dua, sama ada wajib ataupun sunat. Selat anggota yang wajib, anggota tangan dan kaki yang menjadi wajib ni bila kalau tak sampai air. Contoh dia jenis jari dia jenis rapat ke, dia bukan melekat, dia bukan bersedaging, dia jenis rapat, dia tak nak renggang mana. Jadi dia nak ambil wuduk tu dia kena selat, wajib. Tu wajib. Sama lah kaki, jari kaki dia semua rapat belaka. Jadi kalau basuh lalu air tu tak sampai celah-celah jari tu, maka dia wajib selat. Tapi kalau dia jenis memang dia jarang dah, jari dia jarang dah, kalau tak selat pun sampai air, maka sunat selat. Sunat selat lah macam mana pun. Tapi untuk kaki, kita kata dah itu, untuk kaki cara selat yang afdalnya ialah guna jari kelingking yang kiri, start daripada jari kanan yang kelingking, jari kaki kanan yang kelingking, lepas tu lepas tu ibu jari sampailah ke kiri. Ke kiri tu sampai kiri tu kiri kelingking. Jadi start daripada kelingking kanan sampai ke kelingking kiri. Tu cara selat kaki dengan guna jari kelingking kiri. Tu satu pandangan. Ada yang kata jari kelingking kanan pun boleh juga, tapi yang afdalnya, yang muktamad, jari kelingking kiri. Kalau kita selat guna semua jari habis. Tu tak afdal tapi dikira selat dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, diselati, maka jika tiada sampai melainkan dengan diselat, seperti segala anak jari yang sangat berdempet, sangat rapat, sekira-kira tiada sampai air, niscaya wajib diselati akan jari tadi. Wajib selat lah kalau berdempet, rapat. Jenis jari apa tak tahu, rapat sangat, semua rapat belaka sejak lahir contohnya. Dia bukan melekat. Kalau melekat lain. Kalau jadi sedaging contohnya, memang tak boleh dah nak pecah lagu ni, memang begini dah. Selat pun tak boleh, melainkan kena potong. Tu tak wajib potong. Tu kan kena potong, darah habis. Kemudian, dan mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan atas yang kiri. Noktah. Sunat yang seterusnya, kita nak basuh benda yang ada kanan kiri ni, basuh kanan dulu. Kanan kiri ni dua je, kaki dengan tangan, lain tak ada kanan kiri. Jangan pergi basuh telinga kanan dulu, telinga kanan dulu, lepas tu baru telinga kiri. Tak betul. Walaupun telinga ni ada kanan dan kiri, tapi syarak kira satu. Dia tak kira kanan kiri telinga ni. Begitu juga pala, sapu pala kanan lu, baru kiri, tak ada. Muka kau kanan sebelah lu, ambil air kiri pula. Tak, bukan gitu. Tu basuh sekali. Apa lagi tu ialah. Takkan kumur kanan dulu kot. Kumur tak ada, kumur masuk mulut belaka. Tu. Istisyak, lubang hidung kanan dulu ke, baru lubang hidung kiri, tak ada. Dia terus sekali. Jadi yang ada kiri kanan ni dua anggota saja, kaki dengan tangan. Lepas tu kalau dia buat kiri dulu macam mana? Maka makruh didahulukan yang kiri atas kanan. Makruh.
Makruh ni maksud dia wuduk sah tetapi kurang pahala. Tu makruh. Jadi buat benda-benda makruh ni sama ada dalam wuduk ke, dalam semayang ke, dalam puasa ke, maksud dia ialah kurang pahala, bukan tak sah. Contohnya pahala asalnya 100%, tiba-tiba dapat 60 je sebab buat benda makruh banyak sangat. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, demikian lagi jika dibasuh keduanya. Kedua tangan dan kaki berserta ni sama-sama. Jadi contoh kita ambil kat golah, kita celup dua-dua gerang. Hak tu makruh juga. Hak tu makruh juga. Dia ada kanan kiri, dia ambil dalam golah, dia celup gerang sekaligus. Dia pun malas ambil kanan kiri, dia celup semua. Hak tu pun makruh. Sama kat kaki, dia celup kaki kanan dan kiri sekaligus. Gitu. Maka hukumnya makruh. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka adapun anggota yang mudah diserta kedua anggota seperti dua pipi ni untuk muka lah, dan dua tapak tangan ketiga basuh tangan, dan dua telinga, maka disucikan dua pipi, dua tangan, dua telinga tu pada kali yang satu. Sekali saja. Kalau untuk telinga sekali, basuh tangan yang pergelangan tangan tadi pun sekali. Basuh muka pun sekali. Sebab apa? Sebab dikira mudah untuk buat sekaligus. Dikira mudah untuk buat sekaligus. Kalau tangan payah. Kita nak gosok tangan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Jadi kalau buat serentak payah. Dah boleh buat tu kira tak sempurna lah. Tu ya. Memang boleh buat belakang. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ditiga-tigakan yang dibasuh dan yang disapu. Basuh dan sapu ni buat 3 kali. Dia panggil meniga. Basuh tangan 3 kali, kumuh 3 kali, masuk air ke dalam hidung 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, sampailah ke kaki 3 kali. Sehingga ke ulama bahas, niat pun sunat dak 3 kali. Niat pun sunat 3 kali. Baca doa selepas wuduk pun sunat 3 kali. Mazhab tu. Sunat 3 kali. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mualat. Apa mualat? Yakni berturut-turut. Itu pun sunat juga. Jadi dalam wuduk tak sunat untuk mualat. Tak sunat untuk mualat, tak wajib untuk mualat. Ini bagi orang sihat lah. Bagi orang yang tak kecing dedah, air mani dedah kau. Air mani dedah kau contoh. Asyik somor-somor tubik air kecil. Tu lain cerita lah. Itu wajib mualat. Hak ni yang kita sihat ni tak kecil dedah dan sebagainya, orang sihat lah dia panggil, walaupun ada darah tinggi. Jadi orang sihat. Jadi orang sihat ni sunat mualat. Mualat ni berturut-turut. Berturut-turut ni macam mana nak kira? Kalau kita basuh muka contohnya, nak pergi kepada basuh tangan, ketika kita basuh tangan, muka kita masih basah. Tu berturut-turut lah tu. Tapi kalau muka dah kering dah, baru nak basuh tangan, itu tidak berturut-turut. Mana dah kering lama dah basuh tu. Tunggu relax lu, sokok lu. Maka dia basuh tangan pula. Tu bukan mualat. Contoh dia nak mari surah pada kemuting. Dia daripada Batu Rakit contohnya. Dia pun ambil kat rumah dia, basuh muka satu dulu. Basuh muka dia naik motor. Lepas tu mari masjid Batu Rakit pula, dia basuh tangan. Dia press motor lagi. Kalau sampai ke masjid pada kemuting, dia basuh sapu kepala. Mari surah pada kemuting, baru basuh kaki. Sah, tak ada apa. Sebab apa? Sunat saja mualat. Tu. Sunat saja mualat. Dia tidak wajib. Yang wajibnya bila yang kecil dedah tu lah. Tu memang wajib mualat lah. Sebab dia syarat dia ialah kena mualat. Kalau tak, kena tukar balik dia punya paper dia tu. Ataupun balut dia tu. Dan iaitu berturut-turut tu, bahawa tiada hasil perceraian banyak antara dua anggota noktah. Tak menghasilkan perceraian yang banyak antara basuhan muka dan tangan dan sapu kepala dengan kaki. Tak pisah lama lah dengan sekira-kira basuhan yang dulu tu kering. Tu lama dah tu. Demikian lagi antara beberapa membasuh dan antara beberapa suku anggota yang satu.
bahkan dibasuhkan satu anggota, kemudian daripada satu anggota dengan sekira-kira tiada kering anggota yang dibasuh dahulunya. Pada surah yang pertama, pada bahagian yang pertama, pada gambaran yang pertama. Jadi mualat di sini ada dua pasien. Dia kata demikian lagi antara beberapa membasuh dan antara beberapa suku anggota yang satu. Okey. Sekarang ni mualat ada dua pasien. Mualat antara basuhan muka dan tangan. Itu satu. Kemudian mualat dari sudut basuhan juzuk-juzuk satu anggota. Contoh kita basuh muka. Kita malas basuh sekali, kita basuh kanan dulu. Basuh kanan dulu. Lepas tu sekali nak basuh kiri. Sunat juga mualat. Makna basuh segera sebelum kering belah kanan. Basuh juga belah kiri. Tu kalau jenis basuh sekerat-sekerat lah. Walaupun tak afdal begitu. Contoh nak bagi mualat satu anggota. Jadi satu anggota bila kita dah basuh tu, basuh terus. Tidak tangguh. Contoh basuh tangan, kita basuh sekerat, lepas tu tinggal. Lepas tu basuh lagi sekerat. Tu tak afdal lah. Naknya basuh terus semua. Selesai. Tu mualat dari sudut satu basuhan anggota. Kalau melibatkan dua anggota, mualat antara muka dan tangan, mualat antara muka dan kepala, mualat antara kepala dan basuh kaki. Tu dari sudut dua basuhan anggota. Dan masuk ia seorang pada membasuh kaki yang kedua dahulu, yakni sebelum daripada yang kering basuh kali yang pertama. Contoh dia basuh kaki. Dia basuh kaki yang kedua. Mualat dia macam mana? Iaitu dia basuh tu sebelum daripada kering basuh kali pertama. Iaitu kali pertama pada kaki yang pertama. Dia ada dua kaki, kiri kanan. Jadi basuh kanan dulu, tak ada kering kanan, dia basuh dah kiri. Tu mualat. Tu dia panggil sebagai mualat. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan masuk pada membasuh kali yang ketiga dahulu, yakni sebelum daripada kering membasuh kali yang kedua. Hak ni yang sunat meniga tu. Jadi kalau kita nak buat 3 kali pun sunat mualat. Kita basuh kaki kali pertama, lepas tu tak ada kering basuhan kali pertama, kita basuh pula kali kedua. Tak ada kering basuhan kali kedua, kita basuh pula kali ketiga. Hak tu mualat. Tapi kalau kita nak basuh 3 kali, kita basuh kali pertama kering dah, lepas tu basuh kali kedua, hak tu tidak mualat. Tapi dapatlah pahala 3 kali basuh tu, tapi mualat tak dapat. Sebab dah kering. Itu pada surah yang kedua. Pada surah yang kedua. Surah yang kedua tadi dia sebut tu lah. Dia kata, tadi, dibasuhkan satu anggota, kemudian daripada satu anggota. Tu. Dan iktibarkan, dikirakan, membasuh tiap-tiap juzuk, tiap-tiap bahagian daripada anggota yang satu, dahulu, yakni sebelum daripada kering juzuk, yakni kering bahagian yang dahulu daripadanya, daripada basuh tu. Pada surah yang ketiganya, pada gambaran yang ketiga. Pada gambaran yang ketiga dari sudut satu juzuk anggota. Satu juzuk anggota, contoh kita ambil muka. Jadi kalau contoh dia basuh muka ni separuh dulu. Jadi sebelum habis separuh tu, sebelum kering dia basuh hak yang kedua sebelah kiri. Itu dia panggil mualat dah. Itu dia panggil mualat. Mualat pada satu basuhan anggota. Basuh tangan, dia basuh sekerat aja. Lepas tu dia relax, minum kopi tu, dia pun basuh lagi separuh lagi. Tu tidak mualat. Yang naknya daripada awal sampai habis, dia basuh serentak. Ataupun dia basuh sekerat, tak ada kering lagi, dia basuh lagi kali kedua. Juga mualat. Serta sederhana angin. Yang kata tak kering tu, sampai tahap tak kering tu dalam keadaan sederhana angin. Angin ni udara. Udara tak panas sangat, tak sejuk sangat. Kalau panas sangat, sekejap ya habis dah. Contoh panas sangat, dia basuh tangan. Basuh tangan 2 saat kering dah. Tu tak kira tu. Dia kira hak adat biasa. Adat biasanya kalau basuh contohnya 10 saat, kalau tak basuh kering dah. Maka 10 saat dia kira. Dia udara yang sederhana, bukan udara yang sangat panas. Sebab dia cepat mengering. Ataupun sejuk sangat ke. Sejuk sangat pun tak boleh juga. Sebab kalau sejuk sangat, dia lama basuh tu. Basuh tu lama. Sebab tak panas. Tu. Contoh kita basuh tangan musim sejuk. Contohnya musim sejuk. Nak boleh kering tu 2 minit satu anggota. Tak jadi lah tu. Tu lama sangat. Tu.
Dia kira hak sederhana. Biasa sederhana berapa? Contoh 20 saat. 20 saat. Bila udara sederhana, tak panas sangat, tak sejuk sangat, kalau kita basuh satu anggota, kalau tak basuh balik, maka tunggu 20 saat baru kering. Kira hak tu. Sebab hak tu yang sederhana. Kalau panas lajak kan 2 saat kering dah. Panas tengok tu. Ataupun sejuk, musim sejuk jadi 2 minit 3 minit baru kering. Tu pun tak kira juga. Dan tabiat ni jenis badan manusia. Contoh badan manusia ni bila dia kena air cepat mengering air tu. Pun tak kira juga. Jenis badan panas contoh tu. Dan masa waktulah malam dan siang. Dan hanya sunat mualat ini pada lain, yakni selain daripada wuduk sahibud darurah. Darurah tu sahibud darurah, orang yang ada darurat. Darurat apa ni? Seperti kencing dedah. Kencing dedah. Semua tubik air kecil. Semua tubik air madhi. Semua tubik air mani. Hak tu wajib dia tu mualat. Semua tubik darah istihadah. Tu wajib mualat. Dia ada proses dia lah. Dia kena basuh zakar dia ataupun farah dia dulu. Kemudian sempal ataupun sumbat dengan kapah. Lepas tu balut. Lepas tu baru ambil wuduk. Terus segera sembahyang. Tu wajib mualat. Kalau untuk dia wajib mualat. Tidak sunat lagi. Yang sunat ni bagi orang yang sihat sejahtera. Dalam kitab fiqh dia panggil salim, orang yang sejahtera. Adapun ia orang yang sahibud darurah, orang yang kencing dedah, orang yang ketut sokmo, orang yang keluar madhi sokmo, keluar mani sokmo, maka mualat itu wajib pada hak sahibud darurah. Orang kencing dedah tu wajib mualat. Basuh kena segera. Basuh muka, lepas tu basuh tangan, sapu kepala, lepas tu basuh kaki. Kerana mensedikitkan hadasnya hadas seorang. Jadi seseorang kalau dia kencing dedah, keluar tubik sokmo kencing tu. Jadi dia ni dalam keadaan daimul hadas, orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Jadi bila dia buat cepat, basuh cepat, mualat, maka dia akan mensedikitkan qadar keluar kencing tadi. Maka itu yang syarak nak. Kalau dia buat lambat-lambat, tidak mualat, maka makin bertambahlah jumlah air kencing keluar tu. Maka hak tu tidak dikira oleh syarak, tidak sah. Kalau dia buat lambat, wajib ulang semula. Basuh farah balik, sumbat dengan kapah balik. Lepas tu dia balut dan ambil wuduk dan sembahyang. Kena buat balik proses tu. Jadi lambat pula lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan datangkan lagi dan datangkan lagi bagi wuduk itu beberapa sunat yang lain. Disebutkan sunat yang lain itu di dalam kitab yang panjang-panjang, kitab Mutawwalat. Maka dia pun kata banyak lagi sebenarnya sunat-sunat wuduk ni, aku sebut sebahagian saja. Nak panjang lagi tengok kitab sendirilah hak besar-besar. Kitab hak panjang-panjang. Istilah dia panggil kitab Mutawwalat, kitab yang besar-besar. Kitab yang panjang-panjang. Kalau tengoklah kitab fiqh adalah kita dekat kedai tu, kitab dia besar-besar, panjang-panjang. Majmu' Syarah Muhadzab panjang. Kitab Nihayatul Matlaq panjang, panjang ni sedepah. Tu orang yang khasuh boleh lah dengan dalil-dalil sekali. Tu dia sebut belaka. Dia sebut belaka. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Okey. Dia kata apa pula? Habis dah bab itu. Lepas tu masuk bab membatalkan air sembahyang pula. Babu nawaqidil wudu'i. Bab pada menyatakan batal wudu. Babu nawaqidil wudu'i. Ini bab pada menyatakan yang membatalkan wudu. Hak ni pun wajib fardu ain tahu. Kerana kalau kita buat sesuatu yang membatalkan wudu, tak sah wudu kita. Bila tidak sah wudu kita, maka tidak sah sembahyang kita. Tidak sah tawaf kita. Bila tidak sah tawaf kita, tak sahlah haji umrah kita. Cuma beza umrah dengan umrah pula dah. Cuma beza tawaf dengan sembahyang. Sembahyang kalau batal, wajib start awal semula. Start rakaat pertama balik lah. Tapi kalau umrah kalau batal, contohnya pusingan kelima, bukan start pada awal balik. Jenuh gitu. Dia start round kelima juga. Mana kita ambil wuduk tu, pusing balik lah.
Round yang kelima tu bukan start pada awal semula. Oh, start pada awal semula habis tak selesai pas sudah. Baru nak habis yang keenam dah ketut pula. Allah. Ambil balik pusing kali pertama. Jenuh bila nak habis tu. Jadi kalau untuk tawaf, dia kalau dah batal, dia ambil hak yang pusingan yang terkini. Kalau semayang, kalau dia batal, ambil yang daripada awal. Start semula lah. Tak ada lah sambung-sambung rakaat tu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.